Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nak Fendi bin Ismail. Saya akan membentangkan tentang tajuk ulasan buku yang bertajuk Becoming a Language Teacher, A Practical Guide to Second Language Learning and Teaching by Ellen Corker Horwitz, bab 9. Yang pertama sekali, penilaian bahasa dan pengambilan bahasa kedua. Bahasa adalah pada asalnya dipelajari untuk tujuan berkomunikasi. Jadi begitu juga dengan pembelajaran bahasa kedua. Di Malaysia ni menekankan kepentingan aspek ini kerana mata pelajaran bahasa kedua diwujudkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia di peringkat rendah dan menengah. Masyarakat cenderung mengaitkan bidang pembelajaran bahasa kedua ni dengan pelajaran bahasa. Sebenarnya mustahil untuk menentukan bagaimana seorang itu mempelajari tentang bahasa tanpa mengetahui apa yang mereka telah pelajari. Piawaian. Kesukaran yang paling besar bagi seorang guru bahasa ni adalah nak memutuskan apa yang nak diajar dan seterusnya apa yang harus diuji. Bahasa ni sangat luas. Sukar untuk seorang guru ni nak buat keputusan bagaimana nak memusatkan usaha mereka tu. Okey. Penulis ada menyatakan bahawa organisasi TESOL dan sebuah konsortium pengajaran bahasa asing di Amerika, mereka ni telah mengembangkan pernyataan umum tentang tujuan atau standard untuk mengajar bahasa Inggeris. Untuk nak tolong guru-guru bagaimana untuk menetapkan matlamat pelajaran sesuai untuk pelajar-pelajar mereka. Jadi dalam piawaian ESL untuk pelajar pra K12, dia ada 3 matlamat. Okey, matlamat yang pertama adalah berkenaan perkembangan dan penggunaan bahasa sosial atau BICS. Matlamat ni mesti akan menjadikan pelajar tu dapat berinteraksi secara sosial di sekolah dan persekitaran lain. Yang kedua adalah mengenai pentingnya perkembangan bahasa Inggeris untuk kejayaan sekolah, di mana pentingnya strategi pembelajaran untuk pembelajaran yang berkesan. Dan ketiga pula untuk menumpukan perhatian terhadap masalah budaya yang berkaitan dengan penggunaan bahasa. Piawaian nasional dalam pendidikan bahasa. Terdapat 5 tujuan yang telah dirangkumkan oleh piawaian nasional dalam pendidikan bahasa asing ini. 5 tujuan itu adalah komunikasi, budaya, hubungan, perbandingan dan komuniti. Seterusnya, ujian secara langsung, tidak langsung dan ujian prestasi. Ujian secara langsung ni adalah seorang pelajar tu mesti melaksanakan kemahiran sebenar yang diminati untuk dinilai guru. Sebaliknya, ujian yang tidak langsung pula dirancang untuk meneliti beberapa sub-sub kemahiran yang terlibat dalam tugas bahasa. Dan ujian prestasi pula adalah bentuk ujian langsung yang lebih berfokus. Ujian ni lebih berfokuslah kepada apa yang kita dengan standard yang telah ditetapkan dalam kurikulum. Seterusnya, portfolio. Portfolio pula adalah mengenai pemilihan hasil kerja pelajar dengan baik. Okey. Hasil contoh portfolio yang terbaik akan mewakili kepada pencapaian mereka dalam kelas. Menguji kepelbagaian tujuan. Ujian rujukan ni biasanya adalah merupakan perbandingan prestasi seorang pelajar dengan pelajar lain. Tapi mereka ni masih dalam kumpulan yang sama, satu kelas lah. Dengan cara itu untuk kita ketahui bagaimana prestasi seorang pelajar ni dalam perhubungan dengan rakan sebaya mereka yang lain. Ujian rujukan ni biasanya digunakan nak buat perbandingan lah antara kumpulan pelajar dengan semua pelajar, tak kisah dari daerah sekolah, negeri atau negara tertentu. Ujian penempatan dan diagnostik dan pencapaian. Ujian penempatan ni pula digunakan untuk membantu menentukan tahap yang sesuai bagi pelajar dalam urutan khusus. Ujian penempatan ni dia biasanya menilai elemen kurikulum bahasa sekolah dan nak tengok secara umum tahap penguasaan bahasa. Ujian diagnostik pula lebih spesifik daripada ujian pendapatan. Ianya dirancang untuk mengenal pasti bidang kelemahan tertentu dalam kompetensi
pelajar yang mungkin ingin ditangani oleh seorang guru. Jadi dia buat ujian diagnostik ni, dia nak tengok murid mana yang lemah. Kesimpulan melalui rumusan daripada bab ini, seorang guru dia kena sentiasa meningkatkan profesionalisme diri dari aspek pengetahuan, kemahiran dan personaliti melalui pembelajaran kendiri atau menghadiri kursus-kursus yang dia anjurkan oleh pihak KPM. Sekian, itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.